Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kali ini kita masuk ke tajuk baharu, unit 24, pintar keuangan ataupun bijak dalam keuangan. Baik, seperti biasa, kita akan mantapkan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca. Baik, pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu yang pertama perlu menyatakan 2 galeri yang menarik untuk dilawati. Lepas ni kita akan bincangkan 4 galeri. Galeri tentang apa? Lepas ni kita bincangkan dan kamu perlu pilih 2 galeri yang berjaya menarik minat kamu untuk kamu melawat ke sana. Dan seterusnya, kamu perlu menjawab 4 soalan pemahaman berkaitan wang kertas negara Malaysia. Kita nak bincang tentang bagaimana untuk kita tahu wang kertas itu asli ataupun tidak, tulen ataupun tidak. Kita nak bincang perkara itu pada sesi pembelajaran kali ini. Baik, tanpa membuang masa, terus ke muka surat 179, buku teks bahasa Melayu kamu, dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk segala-galanya bermula di sini. Segala-galanya bermula di sini. Itu tajuk maklumat yang kita nak bincang kali ini. Baik, Cikgu Julia dan murid-murid ke Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Mereka diberi taklimat tentang keistimewaan setiap galeri. Baik, Cikgu Julia ni, dia bawa murid-murid dia ke Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Kemudian, mereka, Cikgu Julia dan murid-murid dia tadi, diberi taklimat tentang 4 galeri yang terdapat di Muzium dan juga Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Ada 4 jenis galeri dekat Muzium dan Galeri Seni Bank Negara tu. Baik, kita tengok satu persatu galeri yang diterangkan. Baik, yang pertama galeri kanak-kanak. Galeri kanak-kanak. Kanak-kanak ni kamulah. Baik. Apa yang terdapat? Apa yang ada di galeri kanak-kanak tu? Baik, yang pertama ada permainan interaktif. Ada permainan permainan bukan permainan kosong lah. Permainan interaktif ni permainan ilmiah. Game ilmiah. Permainan yang memberi kamu pengetahuan, yang memberi kamu ilmu, bukannya permainan game yang biasa kamu main pada telefon yang tidak mendatangkan faedah. Tak, permainan interaktif ni permainan yang memberi ilmu yang baik, permainan yang positif. Yang bagi kamu kelebihan, yang bagi kamu ilmu lah. Permainan interaktif, permainan yang positif lah. Baik, permainan interaktif simpan, belanja dan kongsi. Nama permainan interaktif tu simpan, belanja dan kongsi. Apa yang disimpan, apa yang dibelanja, apa yang dikongsi. Itu kalau kita pergi sana, baru kita tahu permainan interaktif yang dimaksudkan itu bagaimana. Mungkin simpan wang, belanja macam mana kita belanjakan wang, dan kongsi mungkin bagaimana kita berkongsi benda yang kita belanjakan itu. Perkara ni kita hanya akan tahu bila kita pergi ke sana lah.
Baik. Yang seterusnya, apa yang ada di galeri kanak-kanak ialah pendidikan keuangan. Mungkin di sana kamu akan diajar bagaimana untuk menguruskan wang kamu. Yang ketiga, ada terowong 1 juta. Ada terowong RM1 juta. Mungkin dalam terowong tu ada permainan ke ataupun ada susunan-susunan wang ke. Baik, kemudian ada apa ni? Di situ kamu boleh mencipta wang kertas sendiri. Dekat galeri kanak-kanak ni kamu diberi peluang untuk cipta wang kertas sendiri. Walaupun kamu boleh cipta wang kertas sendiri, tapi wang itu sudah semestinya tidak lakulah. Sebab wang yang kita boleh guna ni wang yang asli, wang yang tulen. Dekat galeri kanak-kanak ni, dia cuma nak ajar kamu, dia nak tunjuk kepada kamu bagaimana setiap wang itu dicipta. Baik, kemudian tengok galeri yang kedua, iaitu galeri Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia. Apa yang ada di situ? Yang pertama, sejarah Bank Negara Malaysia. Sewaktu kalau kamu berkunjung ke galeri Bank Negara Malaysia, di sana mereka akan terangkan, akan bagi penerangan, akan tunjukkan sejarah Bank Negara Malaysia. Bila ditubuhkan, siapa Gabenor yang pertama. Gabenor ni orang nombor 1 lah Bank Negara Malaysia. Dia bos dekat situ. Dia Gabenor Bank Negara Malaysia. Dia bos dekat situlah. Kamu akan tahu siapa Gabenor yang pertama, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, dan sehingga sekarang siapa Gabenor yang terbaru, semua akan diterangkan di situ. Kemudian di galeri Bank Negara juga akan diterangkan berkaitan fungsi, peranan dan tanggungjawab Bank Negara Malaysia. Di situ nanti akan diberitahu kepada kamu apa dia fungsi Bank Negara Malaysia ni? Apa dia tanggungjawab dia? Tanggungjawab Bank Negara Malaysia ni penting ke Bank Negara ni? Di sana akan diterangkan. Kemudian ada permainan pelaburan. Maksudnya bila kamu ke sana, kamu berpeluang untuk bermain permainan yang berkaitan pelaburan. Pelaburan itu apa? Baik, pelaburan ini berkaitan dengan ekonomi lah. Pelaburan ini berkaitan dengan ekonomi lah. Kalau kamu nak tahu, kamu kena pergi ke sana lah untuk tahu permainan pelaburan ni macam mana. Kemudian di situ juga ada replika bilik Gabenor. Kamu berpeluang untuk melihat keadaan bilik Gabenor, tapi bukan yang sebenar, replika. Replika ni bukan yang sebenar lah. Kamu akan tahu, okey, dalam bilik Gabenor ada benda ni, ada dia ni, ada mesin ni, ada itu, ada ini. Kamu akan diberitahu. Baik, seterusnya ada galeri yang ketiga ni, nama dia galeri numismatik. Apa dia numismatik? Baik, numismatik kalau mengikut kamus Dewan, numismatik ni maksudnya koleksi duit shilling. Ataupun kajian tentang duit shilling. Duit shilling, duit timah tu, yang 50 sen, 10 sen, apa lagi? 5 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen. 5, 10, 20, 50. Itu apa ni, duit timah lah. Galeri numismatik. Maksudnya apa ni, galeri tentang duit shilling. Duit shilling. Baik. Di situ kamu akan diterangkan berkaitan apa ni, sejarah mata wang Malaysia. Zaman dulu memang guna duit shilling dululah. Baik. Kemudian ada permainan sistem barter. Sistem barter ni sistem jual beli zaman dulu.
Dia tak guna wang, tak guna siling, tapi dia guna barang. Contoh, saya ada lembu. Saya ada lembu, kamu ada kambing. Saya ada lembu, kamu ada kambing. Baik, saya hari ini saya rasa saya nak makan kambing. Saya tak nak makan lembu. Masa tu kita tak guna wang, tak guna duit lah, tak guna siling. Kita guna sistem barter, pertukaran. Jadi saya ada lembu, kamu ada kambing. Jadi saya nak makan kambing hari ini. Jadi saya tukar. Saya bagi lembu kepada kamu, dan kamu mesti bagi kambing kepada saya dengan adil. Maksudnya seekor lembu mungkin sama dengan 5 ekor atau 7 ekor kambing ataupun 3 ekor kambing. Biar adil di situ. Saya bagi seekor lembu pada kamu, kamu bagi 3 ekor kambing pada saya. Biar sama nilai. Jadi saya pun bolehlah makan kambing hari itu, bawa balik sembelih makan. Itu zaman dulu, sistem barter, sistem pertukaran. Masa tu tak guna wang lagi lah. Baik, permainan sistem barter. Yang ketiga, deny duit shilling. Baik, deny. Deny ni kalau ikut sebenarnya maksud dia jejak ataupun kesan jejak binatang lah. Maksudnya kalau kamu pergi hutan, kamu nampak ada tapak kaki harimau ke, tapak kaki binatang beruang ke, itu deny, kesan. Kesan tapak kaki, jejak-jejak binatang, itu deny. Tapi nama perkara yang ada di galeri ni deny duit shilling. Apa dia pun saya tak pastilah. Kena ke sana, pergi ke sana baru kita tahu apa benda deny duit shilling ni. Mungkin dia susun duit shilling dari duit shilling yang awal-awal dulu sehingga duit shilling yang digunakan sekarang. Mungkin macam itulah. Baik. Seterusnya ada pameran mata wang dunia. Kalau kamu pergi galeri numismatik ni, kamu berpeluang untuk tengok wang-wang negara lain. Wang-wang negara lain. Wang dekat Thailand macam mana? Duit dekat Singapura macam mana? Duit dekat Arab Saudi macam mana? Berpeluang untuk melihat benda-benda tu kalau pergi ke galeri numismatik. Kemudian galeri yang terakhir ialah galeri ekonomi. Baik, di galeri ekonomi ni kamu berpeluang untuk mengetahui peranan dan pencapaian Malaysia dalam ekonomi. Maksudnya kalau kamu pergi galeri ekonomi tu, kamu boleh baca, boleh tengok, akan diterangkan berkaitan pencapaian negara Malaysia dalam sektor ekonomi. Apa yang Malaysia dah buat dalam bidang ekonomi. Di situ kamu akan tahu peranan dan pencapaian Malaysia. Malaysia ni hebat dalam mengendalikan perniagaan apa. Di situ akan diterangkan kepada kamu. Kemudian ada diterangkan juga berkaitan sektor-sektor ekonomi Malaysia. Mungkin di sana akan diterangkan kepada kamu apa dia bidang-bidang ekonomi yang ada di negara Malaysia. Sektor-sektor ekonomi apa yang menyumbang kepada keuangan kestabilan ekonomi Malaysia. Di sana akan diberitahu dengan lebih lanjut. Kemudian perkembangan sistem pembayaran di Malaysia. Baik. Perkembangan sistem pembayaran ni maksudnya macam saya bagi tahu tadi, kalau dulu guna sistem barter. Lepas tu ada duit siling, lepas tu ada duit kertas, dan yang terkini kalau kamu pergi kedai, kalau kamu tak bawa duit sekalipun, kamu boleh membeli. Urusan jual beli boleh berlaku walaupun kamu tidak membawa wang kertas atau wang siling. Macam mana? Sekarang kan sudah ada e-dompet. Itu salah satulah. E-dompet itu Touch and Go ke, GrabPay ke, Alipay ke, macam-macam e-dompet. Itu yang pertama. Yang kedua, bawa kad sekeping. Debit ke, kad kredit ke. Bawa kad pun boleh menjalankan urusan jual beli.
Jadi di sana akan diterangkan kepada kamu perkembangan sistem pembayaran dari pertukaran barang hinggalah ke wang digital. Akan diterangkan dengan lebih detail lah, lebih terperinci. Jadi 4 galeri. 4 galeri yang telah diterangkan ini. Yang mana menjadi pilihan kamu untuk kamu lawati, untuk kamu pergi di situ. Ada 4 di sini. Saya nak kamu pilih 2. 2 sahaja daripada 4 ini. Galeri mana yang kamu nak tengok, nak lawat, nak pergi? Yang mana yang berjaya menarik menarik minat kamu untuk pergi ke sana? Nyatakan sebab. Kalau kamu kata, saya nak pergi galeri kanak-kanak. Kenapa nak pergi galeri kanak-kanak? Ada apa dekat situ? Saya nak pergi galeri numismatik. Kenapa nak pergi galeri numismatik? Nyatakan sebab. Pilih 2 daripada 4 galeri yang kita bincangkan ini. Seterusnya, terus ke muka surat 100-180 dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk kenali wang kita. Kenal duit kita. Baik, semasa di Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia, Farisha dan kawan-kawan telah membaca cara mengenal pasti ketulinan wang kertas Malaysia pada panel skrin. Baik, maksudnya di sini Farisha dan kawan-kawan dia ni masa pergi museum dan galeri seni bank, apa yang mereka membaca maklumat berkaitan ketulinan wang kertas, keaslian wang kertas. Senang ceritanya, Farisha dengan kawan-kawan dia ni baca macam mana nak kenal, macam mana nak tahu duit itu palsu atau duit itu asli. Baik, ada 4 cara, ada 4 kaedah untuk kita tahu, untuk kita kenal pasti sama ada duit itu tulen ataupun duit itu palsu. Ada 4 kaedah. Baik, kita tengok satu persatu. Kaedah yang pertama ialah yang paling mudah untuk kita buat, iaitu kaedah sentuh. Sentuh. Sentuh duit. Baik. Kaedah sentuh ni bagaimana? Macam mana nak kita buat kaedah sentuh ni? Macam mana nak kita nak kenal pasti duit tu dengan menggunakan kaedah sentuh? Baik. Sentuh mata wang kertas kamu. Sentuh. Okey, ini wang kamu. Ini RM1. Sentuh wang kertas kamu dan pastikan wang kertas rasa sedikit kesat pada cetakan timbul pada bahagian potret yang di-Pertuan Agong dan teks. Maksudnya wang kertas. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh. Baik, wang di Malaysia ni yang diguna pakai di negara Malaysia ni, yang Bank Negara Malaysia keluarkan ni ada 2 jenis. Wang kertas lah. Satu wang kertas biasa. Wang kertas RM10, RM10, RM20, RM50, RM100. Yang itu wang kertas. Satu lagi dipanggil wang polimer. Polimer ni apa? Polimer ni sebenarnya sebatian atau campuran lah. Polimer ni sebatian, campuran macam-macam benda lah. Dan kamu biasanya wang polimer ni macam plastik. Dia macam plastik. Contohnya wang RM1 yang terkini. Wang RM1 yang paling baharu lah, yang terkini. Yang kamu kata duit plastik, bukan duit plastik sebenarnya. Duit polimer, sebatian polimer. Dia akan menghasilkan apa ni kertas yang macam plastik ni lah. Ini wang polimer, RM1, RM5. Wang polimer. Itu wang polimer. Baik. Kalau wang kertas, kalau tengok contoh
pada buku teks kamu tu dia bagi note RM20. Note, N-O-T, note. Baik, note ni sebenarnya wang kertas lah. Note RM1, note RM5, note RM10, note RM20. Note wang tu lah, wang kertas, note, N-O-T, note. Baik. Pada buku teks kamu, dia tunjuk note RM20. Macam mana nak tahu asli tak aslinya? Baik. Wang kertas rasa sedikit kesat pada cetakan timbul pada bahagian potret yang di Pertuan Agong dan teks. Maksudnya kalau wang kertas tu kamu kena pegang. Dia rasa kesat. Dia tak licin lah. Dia tak licin, dia kesat dan rasa macam timbul. Ada timbul pada muka yang di Pertuan Agong dan juga teks yang terdapat pada note itu. Kamu pegang-pegang tu rasa macam ada rasa timbul, ada rasa kesat, tak licin. Kalau tak rasa kesat, tak rasa ada timbul, maka itu bukan wang tulen, bukan wang asli. Tapi perlu sensitif lah. Tangan kamu, deria sentuh kamu tu kena sensitif. Sebab itu orang buta kenal duit. Macam mana dia kenal duit? Orang yang cacat penglihatan, bagaimana mereka dapat cam duit tu? Macam mana mereka boleh tahu itu RM10, itu RM50? Melalui sentuhan. Mereka sensitif. Jari mereka sensitif. Macam kita ni sama je. Tak, sebenarnya apa ni lain. Jari kamu kena sensitif. Barulah kamu dapat rasa perbezaan pada wang itu. Baik. Kemudian wang polimer. Wang polimer ni rasa cetakan timbul pada yang di Pertuan Agong dan teks sama juga. Kalau pegang ni rasa dia rasa timbul. Memang rasa. Kalau tak percaya, kamu ambil duit, cuba kamu sentuh. Memang akan rasa perbezaan. Dia akan rasa. Wang kertas lagilah boleh rasa sebenarnya. Baik. Wang polimer rasa timbul, memang timbul. Lepas tu teks dia pun rasa timbul. Ada rasa. Itu wang polimer. Kemudian kaedah yang kedua, kaedah lihat. Kaedah tengok lah. Ini paling senang tengok. Baik. Lihat wang kertas kamu dengan berlatar belakangkan cahaya. Dan pastikan kamu dapat melihat potret tanda bayang yang di Pertuan Agong 3 dimensi. Kemudian tanda dan tingkap pandang telus. Mudahnya, senang ceritanya, kamu kena duit, duduk bawah lampu tu tengok yang macam kamu tengok dalam TV ke, tengok macam apa ni orang yang kerja kaunter pembayaran kedai runcit tu ke, biasa dia akan buat, dia akan tengok bawah cahaya matahari dan akan lihat ada perubahan, ada perbezaan pada wajah yang di Pertuan Agong. Akan ada apa ni tanda yang duit tu duit asli. Kalau kamu tengok sama je, tak ada apa, itu palsu. Biasanya kalau kamu pergi kedai, kalau kamu guna wang yang nilai dia tinggi, 50 ke RM100, kamu beli gula-gula 20 sen je, tapi guna RM50, guna RM100. Biasa yang jaga kaunter pembayaran tu dia akan pegang, dia akan sentuh, kemudian dia akan angkat duit tu letak bawah lampu macam gini. Okey, dia akan tengok, okey asli. Barulah dia serahkan baki kepada kamu. Kaedah lihat. Memang kena ada cahaya. Bawah lampu lah senang. Akan ada lah perbezaan. Akan nampak 3 dimensi apa ni wajah yang di Pertuan Agong tu. Kemudian kaedah sending. Sending ni macam ni lah. Ni macam ni. Sending. Sending macam tu. Baik. Sending lah. Baik. Pegang wang kertas kamu dan sendingkannya sedikit. Okey, ni wang kertas.
Sandingkan sedikit. Sandingkan. Ni wang kertas. Ni wang polimer Okey, sandingkan. Sandingkan sikit. Sandingkan sikit. Kamu akan dapat melihat pergerakan image dan perubahan warna pada benang keselamatan dan petak kilat berwarna. Baik, petak kilat berwarna benang keselamatan ni. Ni saya tunjuk ni. Ni. Kalau dekat contoh dia note RM20 ni, kamu tengok ni yang saya bulatkan ini. Ini. Itulah apa ni petak kilat berwarna. Baik. Nak tahu duit tu tulen ataupun tak tulen? Ada pergerakan image dan perubahan warna. Maksudnya pada benang keselamatan atau petak kilat berwarna tu, kalau kamu sandingkan, akan ada perubahan warna. Nampak? Warna akan berubah. Kemudian ada kelihatan tulisan ke image yang bergerak. Bukan bergerak, dia berubah. Kalau ada perubahan pada petak kilat berwarna tu, maksudnya itu wang tulen. Itu wang yang original lah. Yang asli. Kalau sanding-sanding pun, sama. Tak berkilat pun, tak berubah apa pun. Itu wang palsu. Kalau wang asli, wang tulen, mesti ada perubahan. Bila disandingkan pada petak kilat berwarna tu yang saya bulatkan tu. Memang nak nampak, nak mudah faham, kamu kena ada note RM20 dekat tangan kamu masa kamu tonton video ni. Barulah kamu faham, jelas, nampak apa yang perbezaan wang asli dengan wang yang tak asli, yang tulen dan yang tak tulen. Okey, baik. Seterusnya, kaedah yang terakhir ialah kaedah periksa. Kaedah periksa ni kalau kita nak buat susahlah sebab memerlukan alat. Baik, periksa wang kertas dengan peralatan seperti peranti cahaya ultra ungu. Seperti dalam gambar itulah, seperti yang ada pada buku teks kamu itulah. Substrat. Baik, substrat ni kalau dalam kamus Dewan tiada, tak wujud perkataan substrat. Ini mungkin istilah istilah sains. Mungkin substrat ni pun berkaitan dengan sebatian ataupun campuran apa-apalah. Istilah substrat ni tak ada dalam kamus Dewan. Kalau kamu buka kamus Dewan ataupun kamu dah download kamus Dewan offline yang saya tunjuk tempoh hari, memang tak ada. Substrat ni tak ada dalam kamus Dewan. Dia istilah sains. Baik. Substrat kertas akan berkilau pada ciri-ciri keselamatan tertentu. Bila ada alat tu, scan, imbas, mungkin ada lah. Mungkin ada perbezaan. Bila scan tu nampak, macam gini. Jadi tahulah itu duit palsu ataupun duit tulen. Okey, yang kedua, kanta pembesar. Kanta pembesar tu kamu tahulah. Tulisan teks bersaiz mikro kelihatan jelas. Sebenarnya duit kita ni ada tulisan yang halus. Ada tulisan yang kecil. Contohnya dekat Kepala Agong ni. Dekat yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya kalau kamu perhatikan, ada tulisan kecil. Memang kena tengok dengan kanta pembesar. Dekat sini. Ni. Dekat tengkolok ni. Kalau tak percaya, kamu ambil duit. Kamu tengok bahagian yang saya tunjuk tu. Ada tulisan bertajuk. Ada tulisan yang ditulis. Memang kena baca guna kanta pembesar lah. Saya pun tak dapat baca ni. Baginda yang di-Pertuan. Mungkin dia tulis Baginda yang di-Pertuan Agong kot. Macam tu lah. Saya pun tak nampak. Memang kena ada kata pembesar. Dekat sini ada tulisan halus.
Kalau tak ada tulisan tu, maksudnya itu duit palsu. Jadi ini 4 kaedah. 4 kaedah untuk kita tahu duit itu tulen ataupun tak tulen. Palsu ataupun tak palsu. Ada 4 kaedah. Baik. Berdasarkan kaedah-kaedah yang telah diterangkan ini, apa yang perlu kamu buat adalah jawab 4 soalan pemahaman yang terdapat di sebelah kanan gadget, di sebelah kanan skrin kamu tu. Skrin gadget kamu. Ada 4 soalan. Yang pertama, pada pendapat kamu, kaedah manakah yang paling mudah untuk mengetahui ketulinan wang? Mengapa? Baik, ada 4 kaedah. Yang mana yang paling senang? Kalau kamu kata yang paling senang sentuh. Kenapa kamu kata sentuh paling senang? Nyatakan sebab. Kalau kamu kata kaedah yang paling senang ialah kaedah periksa. Guna alat. Kalau kamu kata kaedah periksa tu yang paling mudah, nyatakan sebab. Kenapa paling mudah? Nyatakan sebab. Kalau kamu kata yang paling mudah ialah kaedah lihat. Kenapa kaedah lihat paling mudah? Nyatakan sebab. Soalan kedua, nyatakan 2 not wang polimer. Nyatakan 2 not. Not tadi saya sebut wang kertas. Not ni not RM1. Ni not RM1. Ada not RM5. Ada not RM10. Sekarang ni kamu kena nyatakan 2 contoh not yang menggunakan sebatian polimer. Saya ada nyatakan tadi. Yang ketiga, siapakah nama penuh yang di-Pertuan Agong yang wajahnya diabadikan pada setiap wang kertas dan wang polimer negara Malaysia? Baik. Ni, wajah ni. Milik siapakah wajah ini? Ya, ini yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Siapakah nama baginda? Cari sendiri. Soalan yang keempat, berikan 2 kelebihan sekiranya kita tahu akan ketulinan wang kertas. Baik. 2 kelebihan, 2 kepentingan kalau kamu tahu wang itu tulen ataupun palsu. Nyatakan 2 kelebihan sekiranya kamu tahu duit itu tulen ataupun palsu. Kenapa? Apa kepentingan dia? Apa kelebihan kalau kita tahu? Jawab keempat-empat soalan ini. Baik, itu sahaja sesi pembelajaran untuk kali ini. Jadi kita akan berjumpa insya-Allah pada sesi akan datang. Baik, pada sesi kali ini video pun agak panjang berbanding sebelum-sebelum inilah. Atas sebab penerangan ataupun huraian penjelasan yang disampaikan. Kalau tak diberi penerangan, sukar untuk kamu faham apa yang kita bincangkan kali ini. Jadi saya harap segala tugasan yang diminta untuk kamu laksanakan, kamu dapat selesaikan, dapat laksanakan dengan jayanya lah. Baik. Kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat belajar di rumah.